Jadi saya tidak akan mengambil masa yang panjang, mungkin lebih kurang 30 minit pembentangan saya. Jadi dia pointing ke mana ya? Ke sana ya? Okey. Jadi ada lebih kurang 6 perkara lah saya ingin kongsikan. Pertamanya berkaitan dengan prestasi ekonomi Malaysia dan juga negeri Terengganu pada 2022. Kemudian kita akan melihat juga perbandingan kedudukan ekonomi negeri-negeri di negara kita. Seterusnya fokus kepada KDNK negeri Terengganu dan juga melihat juga KDNK dalam konteks wilayah Pantai Timur, dan juga saya juga akan kongsikan kedudukan kita punya PMKS. Seterusnya saya juga ingin menarik perhatian yang amat berhormat dan juga hadiri tentang pelaksanaan Banci Pertanian pada 2024. Jadi kita mulakan dengan melihat kita punya statistik keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat kita punya penduduk negara kita sekarang ni adalah seramai 32.7 berdasarkan pada tahun 2022, manakala yang terkini penduduk negara kita adalah sebanyak 33.4 juta. Jumlah tenaga buruh negara ada lebih kurang 16.0 juta, dan struktur penduduk negara kita kalau kita lihat di paparan, kita telah ada 7.2% yang berumur melebihi 65%. Dan dari segi pekerjaan kita ada 15.4 juta yang bekerja dan sebanyak 3.9% yang menganggur. Dan pendengar pendapatan perbelanjaan seperti yang tertera adalah sebanyak 6,338 dan purata RM 8,478. Dan kita punya perdagangan kita pada tahun 2021 adalah berjumlah 2022 1.5 ekspor, manakala import 1.2. Kalau kita campur kedua-duanya ada lebih kurang 2.7 trilion berbanding kita punya ekonomi lebih kurang 1.5 trilion. Jadi kita punya darjah keterbukaan tu biasanya orang campurkan ekspor dengan import bahagi dengan nilai KDNK. Jadi memang nilai yang kita keluarkan tu lebih tinggi daripada nilai ekonomi kita lah. Itu yang menyebabkan kita menyatakan kita adalah negara berdagang ya. Seterusnya ini adalah kedudukan kalau kita lihat pada tahun 2022, ekonomi kita memulih pada 8.7%, terutamanya disebabkan oleh base year ya. Jadi setelah kita memulih pada 3.3 pada tahun 2021, kita terus melangkah pertumbuhan yang agak memberangsangkan 8.7%. Dengan nilai harga semasa KDNK macam saya nyatakan tadi adalah 1.7.9 bilion. Saya cakap 1.5 ya, saya 1.79, dan pendapatan negara khas 1.73. Jadi pecahan pertumbuhan ekonomi kita ada 5 komponen utama yang mana kita dapati perkhidmatan berkembang 10.9, pembuatan 8.1, pertanian 0.1, perhubungan 2.6%, dan juga pembinaan 5.0. Itu adalah 2022. Kalau melihat pada tahun inilah, kita telah pun umumkan sehingga suku kedua kita bertumpu maknanya 2.9 pada suku pertama 5.6, dan ternampaklah pada tahun 2023 ni agak mencabarlah nak mencapai pertumbuhan 2022 punya pencapaian mungkin sukar, dan kita secara resminya kita anggarkan anggaran resmi negara 4 hingga 5% lah pertumbuhan KDNK, dan kita tunggu pengumuman terakhir masa belanjawan negara ini untuk melihat apakah anggaran terkini pertumbuhan 2023 dan juga unjuran pada tahun 2024. Tetapi secara globalnya kita tahu penyederhanaan ataupun kedudukan ekonomi dunia agak perlahan berbanding pada tahun 2022. Apa yang berlaku pada tahun 2022, kita punya perdagangan antarabangsa merekodkan satu nilai perdagangan yang tertinggi lah bersama dengan dunia.
kerana berlakunya pembukaan ekonomi secara penuh pada tahun 2022, terlalu banyak orang kata perbelanjaan demand, orang kata revenge consumption perbelanjaan balas dendam pada 2022, dan kita dapati benda trend tu dah pace out lah pada tahun 2023 ni, dia dah balik normal. Saya dapati 2022 tu kalau nak pergi di Terengganu kan, nak pergi Pulau Perhentian, saya ada seorang yang Muhammad Esko tanya saya macam mana nak perlahankan orang pergi Pulau Perhentian terlalu ramai, takut nanti dia punya keaslian dia. Yang Muhammad memang saya ingat tahniah lah Yang Muhammad, mana kita bukan nak terlalu padat maknanya kita nak supaya keseimbangan, supaya sesuatu kawasan yang jadi tarikan tu dia tidak anti climate lah. Tapi memang saya jangka satu specialnya negeri Terengganu ni dalam bab tourism ni dah memang well ahead daripada negeri jiran lah. Kalau dulu banyakkan orang tanya pergi cuti pergi mana, orang kata pergi Kelantan lah. Sekarang ni kebanyakan orang kata pergi cuti pergi mana, pergi Terengganu lah. Itu yang memang tempat yang agak masih lagi dengan fasiliti yang semakin baik. Tahniah lah negeri Terengganu, at least kurang-kurangnya ada area yang saya jangka di negeri Terengganu tu dia punya comparative advantage dia, dan dia boleh menarik sumber cash yang cepat lah. Saya ingat ini diakui ataupun telah pun diberi titik berat oleh pentadbiran yang amat berhormat. Seterusnya ini adalah mungkin saya boleh skip benda ni, kedudukan pertumbuhan Malaysia yang lebih terperinci lah mengikut sektor, sebab mungkin kita akan fokus untuk negeri Terengganu Seterusnya kita pergi kedudukan pertumbuhan negeri-negeri. Jadi kita dapati berdasarkan pertumbuhan 8.7%, kita dapat 4 negeri bertumbuh melebihi pertumbuhan nasional, dan kita boleh lihat dekat situ antara negeri yang sekarang ni menyumbang besar kepada ekonomi negara kita adalah Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Sabah. Dan sementara Terengganu menyumbang sebanyak 2.6%. Kat sinilah saya rasa potensi untuk Terengganu memberi sumbangan yang tinggi kepada ekonomi, maknanya ekonomi potensial di negeri Terengganu ni masih banyaklah. Mungkin setengah-setengah negeri tu dia punya kedudukan ekonomi tu telah menghampiri ekonomi potensial, tetapi saya rasa di Terengganu ekonomi potensial ni masih banyak yang boleh kita lakukan. Seterusnya yang amat berhormat Datuk Seri dan para hadirin, paparan ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan berbandingan sebelumnya, dan kita dapati prestasi Terengganu mengatasi pertumbuhan nasional dengan sektor perbuatan bertumbuh 8.2%, perlombongan dan pengkuarian bertumbuh 8.1%, manakala sektor pertanian menguncup 4.7%, terutamanya disebabkan kejatuhan dalam industri pengeluaran kelapa sawit yang merupakan penyumbang utama pertanian Terengganu. Seterusnya ini adalah statistik yang agak menyeluruh untuk negeri keseluruhan kita punya negara lah. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada 32.7 juta penduduk, dan kita ada jumlah penduduk yang bekerja, dan kita boleh lihat daripada Malaysia tu apakah angka-angka yang berkaitan untuk negeri Terengganu. Jadi kita boleh bandingkan kadar inflasi, ekspor, dan kita dapati macam pelawat domestik. Jadi kita dapati negeri Terengganu antara negeri yang tinggi dilawati. Jadi dalam konteks pelancongan ni dia ada dua, satu inbound daripada luar negara, satu lagi daripada dalam negara lah. Untuk sebelum pandemik dulu, pelawat luar negara menyumbang lebih kurang 80 bilion. Tapi sekarang domestik pun dah melebihi lah, lebih kurang 90 bilion setahun. Jadi kalau 90 bilion setahun, kalau kerajaan ataupun negeri Terengganu boleh ambil 10%, target misalnya 10%, maknanya kalau 99 bilion setahun dah agak besar lah.
Jadi itu antara yang saya nampak peluang yang semakin boleh dikembangkan lah. Ini adalah prestasi KDNK Negeri Terengganu. Jadi melihat kepada statistik sosial yang saya tunjukkan di sini jumlah penduduk negeri Panu berbanding dengan negeri yang besar macam Selangor 6 juta lebih Terengganu mempunyai 1.19 juta. Jadi sebenarnya nak menguruskan 1.9 juta ni sepatutnya tidaklah sekompleks. So dalam sistem ni bernegara, dia kalau dia punya homogeneity itu agak mudah dicapai. Maknanya keseimbangan ataupun program yang dilaksanakan dapat merangkumi segenap target ataupun populasi lah. Tetapi kalau dia agak kompleks jadi dia mungkin memerlukan berbagai polisi ataupun program-program yang bersesuaian lah. Dan untuk negeri Terengganu, kita dapati dari segi struktur umur kita dapati kumpulan umur muda, umur bekerja dan umur tua masing-masing adalah sebanyak 28.4%, 65.8% dan 5.8%. So di negeri Terengganu ini dari segi modal insan kita yakin dia tidak menjadi masalah lah. Maknanya oleh kerana di Terengganu ni kadar kelahiran masih tinggi, jadi umur yang akan pergi ke pasaran kerja masih banyak lah. Yang menjadi masalahnya negeri-negeri yang kelahiran dah makin kecil lah. Jadi sebenarnya kelebihan negeri macam Terengganu, Kelantan ia mempunyai satu kelahiran yang melebihi kadar pergantian lah. Kadar pergantian 2.1. Negeri-negeri macam Perak, Pulau Pinang dia punya kadar kelahiran dah bawah 2. Jadi dia tak boleh menggantikan ibu bapa lah. Jadi ini saya harap negeri Terengganu dapat kekalkan lah, supaya kelahiran dapat 4, 5 dia akan memberi sumbangan kepada sumber. Hari ini kita nak bincang dengan tentang sektor-sektor kan, kita perlukan modal insan lah untuk bekerja lah. Seterusnya prestasi KDNK Negeri Terengganu. Nilai KDNK Negeri Terengganu adalah sebanyak RM37.3 bilion berbanding 35.2 bilion dan ia meningkat sebanyak 5.9%. Peningkatan ekonomi Terengganu pada tahun 2022 disokong oleh pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan yang bertumbuh sebanyak 6.0% berbanding 1.4% setahun sebelumnya, manakala sektor pembuatan mencatatkan peningkatan 8.2% dan pembinaan masing-masing bertumbuh 3.4% dan juga pelombongan 8.1%. Pertanian menyusut macam saya nyatakan tadi sebabkan kekurangan kelapa sawit lah. Jadi kalau lihat dari segi kalau tengok sebelah kanan jadual tu, kita boleh nampak persentage sumbangan yang paling besar untuk negeri Terengganu adalah sektor services 51.7%. Jadi sektor services ni dia boleh kita teliti lah sama ada sektor services ni berorientasikan modal capital ataupun sektor yang berorientasikan non capital lah. So non capital ni banyak biasanya yang berkaitan dengan pancung ni F&B lah, F&B dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan bilangan SME di negeri Terengganu. Dan setengah-setengah pertubuhan perniagaan ni kalau dia tidak berorientasikan modal, dia senang buka senang tutup Tetapi kalau yang berorientasikan modal, dia dah invest, biasa dia akan stay on lama lah untuk dia nak recap balik perbelanjaan ataupun investment yang telah dilaksanakan lah. Di mana-mana negara sebenarnya ada yang meletakkan rule of thumb, ciri negara maju, services sector adalah backbone kepada ekonomi negara berkenaan. Macam negara kita pernah meletakkan 60% sumbangan sektor services kepada ekonomi, tapi sebenarnya agak dangerous sebenarnya. Services ni dia agak vulnerable, dia mudah cepat kalau misalnya ada wabak ke sebagainya kan, dia cepat terkesan lah. Tetapi kalau satu lagi saya nampak peluang tourism yang mungkin kalau kita lihat antara negeri-negeri yang kita fokus beberapa negeri tu, dia lebih kepada health tourism lah. Saya dipahamkan banyak daripada Riau
daripada mana-mana pun sekarang ni Singapura menerima mereka punya ni lah. Jadi sebenarnya negara kita sebenarnya much cheaper lah berbanding negara Singapura kan. Jadi sebenarnya di Indonesia tu mereka telah mempunyai satu income yang membolehkan mereka keluar, dan didapati Malaysia ni antara negara yang dilihat kalau kita boleh kembangkan kita punya health tourism yang mana dia akan datangkan, ada satu beberapa yang kita dapati dia kadang datang satu family sambil dapatkan treatment, mereka juga mendapatkan rawatan. Seterusnya saya pergi sedikit tentang sektor by sektor berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi kita dapati untuk negeri Terengganu sumbangannya 7.0%. Kalau negeri Terengganu 7.1%. Manakala sumbangan pada 7.6 ni adalah untuk negeri Terengganu 2.6%. Jadi 7.0% ni kalaulah kita melihat kebergantungan kita punya barang-barang pertanian kepada import, kemungkinan kerajaan ataupun negeri Terengganu boleh step in lah untuk menjadi antara negeri yang menyumbang kepada perbekalan makanan negara. Baru-baru ni kita baru keluarkan SSR tahap ketidak kebergantungan kepada import Jadi negara kita sekarang ni tahap beras pun kita bawah daripada 100%. Dan banyak saya tengok halia pun kita import dari luar negara. Maknanya banyak yang saya rasa peluang untuk kita kembangkan sektor pertanian dengan kelebihan tanah yang kita ada, anugerah Allah. Jadi sepatutnya comparative advantage dalam sektor pertanian ini dapat kita manfaatkan lah. Jadi bagi tempoh 2015 hingga 2022, kalau kita tengok dua tempoh tu, sektor pertanian di Terengganu sebenarnya negatif, bertumbuh sebanyak negatif 0.7, yang mana tanaman negatif 1.3, ternakan berkembang 1.8, perhutanan dan pembelakan 6.8, perikanan negatif 5.2. Seterusnya kita pergi pada sektor pembuatan. Sektor pembuatan menyumbang kedua terbesar selepas perkhidmatan, merekodkan nilai ditambah sebanyak 14.1 bilion pada tahun 2022, dengan kekal kukuh sebanyak 8.2%. Antara produk yang utama kita tahu di negeri Terengganu ini adalah berkaitan dengan produk petroleum, kimia, getah dan plastik, yang mana sumbangan kepada sektor pembuatan ini 94.9% lah. Jadi ternampaklah kalau kita lihat sektor pembuatan di negeri Terengganu, sektor ini je lah yang menyumbang besar, hampir 95%. Jadi kemungkinan kalau kita boleh kembangkan sektor pembuatan di negeri Terengganu, maka kita tidak bergantung kepada produk petroleum, kimia, getah dan plastik seperti yang saya nyatakan tadilah. Manakala kumpulan produk mineral bukan logam asas dan produk logam, ini biasanya berkaitan dengan pembinaan, berkembang sebanyak 5.2%. Manakala 5 kumpulan lain mencatatkan sumbangan yang kecil, iaitu produk kayu, perabot, keluaran kertas dan percetakan, minyak dan lemak daripada sayuran, haiwan, prosesan makanan, minuman dan produk tembakau berkembang kecil, sumbangannya hanya 0.3%. Seterusnya kita pergi pada sektor pembinaan. Di Terengganu kita dapati pada tahun 2022 pembinaan mencatatkan pertumbuhan 3.4% berbanding 2.5% pada tahun sebelumnya, dan ianya disumbangkan antaranya oleh sektor berkaitan dengan kejuruteraan awam, yang mana ia mengakui 40.0% daripada keseluruhan sektor pembinaan negeri. Manakala sektor bangunan menyumbang 43% dan aktiviti pertukaran khas menyumbang 16.5%. Jadi antara projek utama yang terdapat di Terengganu sekarang ni ialah berkaitan dengan EPCC, berkaitan dengan ECL projek, kemudian membina loji air di bawah skim bekalan air Kuala Terengganu Utara, menaik taraf jambatan merentasi Sungai Marang di laluan Kuala Terengganu Kuantan, pembinaan hospital pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin, projek pemulihan muara Sungai Dungon, dan juga PCC untuk
CSB, Central Emergency on Fire Services dan Training Center for PRPC. Ini antara projek yang kita nampak menyumbang kepada sektor pembinaan pada tahun 2022. Seterusnya bagi sektor perkhidmatan yang terakhir, jadi sektor perkhidmatan kita dapati menyumbang nilai KDNK-nya adalah sebanyak 19.3 bilion. Jadi ianya sumbangan yang terbesar lah untuk negeri Terengganu, iaitu 51.7%, dan sektor ini bertumbuh 6.0% berbanding dengan 1%. Jadi pembukaan ekonomi pada 2022 telah menyebabkan sektor perkhidmatan ini terus berkembang. Sedikit perbandingan KDNK per kapita untuk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2020 hingga 2022. Jadi kita dapati sebanyak 5 negeri kekal melebihi KDNK per kapita nasional, manakala negeri Terengganu merekodkan KDNK per kapita 32,210 pada tahun 2022. Jadi mungkin dalam perancangan pembangunan negeri Terengganu ni akan ada sasaran-sasaran KDN per kapita yang akan ditetapkan sebagai sasaran. Seterusnya ini adalah prestasi ekonomi mengikut wilayah. Jadi kalau kita lihat kat situ, pada tahun 2022 ekonomi wilayah timur merekodkan nilai ditambah RM125.6 bilion, itu yang merangkumi Terengganu, Kelantan dan Pahang lah. Dan purata pertumbuhan wilayah timur adalah sebanyak 3.1%. Dia mengatasi wilayah Sabah 1.7 dan Sarawak 2.1. Jadi kalau melihat mengikut sektor, kita dapati wilayah timur masih lagi didominasi oleh sektor perkhidmatan, diikuti oleh pembinaan dan pertanian. Sumbangan sektor pertanian kalau tiga-tiga negeri ni kita dapati ialah sebanyak 17.4% lah. Dia lebih besar berbanding dengan utara menyumbang 8.0, selatan 12.2, tengah 1.8, Sabah 14.0 dan Sarawak 10.4. Jadi negeri Pantai Timur ni memberikan sumbangan yang agak signifikan kepada sektor pertanian negara. Ini adalah performan perbandingan bagi negeri-negeri Pantai Timur yang kita dapati. Kalau melihat pertumbuhan di negeri Kelantan, ia bertumbuh 3.3%, Pahang 3.1%, Terengganu 2.6%. Seterusnya saya kongsikan juga sumbangan negeri Zon Timur kepada ekonomi negara lah, untuk kegunaan ataupun untuk makluman yang amat hormat dan juga ahli-ahli mesyuarat lah. Jadi untuk perincian apa yang saya sampaikan tadi, DOSEM telah pun menghasilkan laporan sosioekonomi negeri Terengganu, yang mana dalam laporan ini ada perincian lah. Jadi KDNK ini adalah indikator yang terbesar lah. Tetapi selain pada KDNK itu ada angka-angka berkaitan dengan perdagangan, kita punya pasaran buruh, demografi dan sebagainya, jadi boleh diteliti. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang kita punya PMKS. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perbandingan, kita dapati di negeri Terengganu kita ada bilangan PMKS sebanyak 40,863. Jadi ianya berstatus PMKS berbanding keseluruhan ini kita ada 40,863. Jadi 98.5% daripada pertubuhan di negeri Terengganu ni adalah PMKS lah. Jadi kita juga kalau untuk kegunaan kerajaan negeri, kita dah ada angka lah jumlah-jumlah PMKS mengikut daerah. Kita ada juga bilangan PMKS mengikut parlimen, dan juga kita ada juga bilangan PMKS mengikut DUN. Jadi ini senang untuk yang berhormat untuk melaksanakan atau meneliti, dan mungkin boleh cerakinkanlah daya tahan PMKS dan sebagainya. Mungkin kita boleh lihatlah potensi-potensi yang ada. Maknanya mereka inilah yang akan
mempengaruhi KDNK yang kita bentangkan tadi. Jadi mungkin dari segi kekuatan PMKS kita ni dalam menggunakan teknologi, dalam menggunakan e-commerce dan sebagainya, dan kita dapati banyak kadang-kadang PMKS ataupun pengeluar ni dia terhenti mengeluarkan saja, tetapi yang melaksanakan pemasaran dan sebagainya pihak kedua atau pihak ketiga lah. Jadi mungkin dengan adanya penggunaan teknologi pendigitalan, mungkin value added yang akan dijana dan akan mempengaruhi KDNK Terengganu dapat kita perolehi. Yang Amat Berhormat, saya ambil kesempatan ini juga untuk memaklumkan tentang pelaksanaan banci pertanian pada 2024, dan saya jangka negeri Terengganu yang boleh kita katakan satu negeri yang masih banyak kawasan yang berkaitan dengan pertanian yang hijau ni akan memainkan peranan penting lah dalam pelaksanaan banci pertanian. Dan bila kita bercakap dengan kementerian dan agensi yang berkaitan, memang kita menghadapi masalah dari segi data-data. Jadi mereka memang agensi yang teknikal memberi bantuan dan sebagainya, tetapi dari segi pengurusan data tu agak tidak begitu kemas kini. Jadi kita mengharapkan dengan adanya banci pertanian, ianya dapat kita pertingkatkan dan kita lihat dari segi corak penghasilan, produktiviti dan sebagainya lah, dan juga penerimaan pendapatan. Saya nak ucapkan khusus pada Yang Berhormat Dr. Azman, baru ni kita ada buat sesi khas banci pertanian Zon Timur kita buat di negeri Terengganu. Alhamdulillah dihadiri oleh agensi-agensi daripada 3 negeri lah. Ini adalah objektif berkaitan dengan banci pertanian inilah. Banci pertanian terakhir yang kita laksanakan 2005. Dah begitu lama, dan permintaan daripada kementerian, kita nak lihat balik sektor pertanian daripada downstream sampai ke upstream lah, the ekosistem pertanian lah. Jadi kita nak relatekan dengan manufacturing dan juga services. Jadi kita boleh dapatkan data yang lebih lengkap lah nantilah. Ini adalah pelaksanaan banci pertanian di peringkat global untuk makluman yang maklumat dan ahli-ahli mesyuarat lah. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, ini adalah rekod banci pertanian negara kita pertama lakukan tahun 1960, 1977, 2005. Jadi saya menjangkakan sampai juga masanya untuk kita lebih fokus kepada sektor pertanian ini memerlukan data-data yang lengkap. Cuma maklumat yang kita perolehi untuk dapatkan satu statistik yang agak komprehensif sebagainya, dia agak kompleks sebab seorang yang entrepreneur ni kadang-kadang dia terlibat dalam berbagai jenis pertanian, dan dia menerima bantuan daripada berbagai agensi lah. Jadi ini yang mungkin akan kita teliti dan kita nampakkan bagaimana dari segi penyaluran ataupun penggunaan sumber kepada para petani daripada apa yang asisten yang diperolehi, bagaimana ia dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang diperlu dengan negara. Isu yang banyak kita dapati, kalau dulu zaman mak ayah kita, mereka memang bertani, tapi bila mak ayah kita dah meninggal, kadang-kadang anak-anak ni dibiarkan tanah terbiar. Anak-anak dah pergi kepada mencuri bidang lain kan. Ini yang saya nampak banyak peluang-peluang yang kita dapati. Antara culprit harga barang mahal ni sebab pekalan kurang lah. Jadi kita pun, saya pun jugalah kadang-kadang ada tanah kadang mak ayah tinggal, kita tak usahakan dulu masa kita tak ada berkembang urbanisasi macam sekarang. Pertanian itulah pekerjaan utama kan. Jadi mungkin ini yang saya nampak daripada data, daripada banci pertanian. Nanti kita boleh lihatlah peluang-peluang dan patutnya kita lakukanlah. Jadi ini antara maklumat-maklumat yang berkaitan dengan banci pertanian lah, Yang Berhormat. Dan yang paling penting saya nak nyatakan, ianya memerlukan kerjasama strategik bersama agensi lah. Terutamanya kita tahu tanah dan juga berkaitan pertanian ni adalah perkara dalam negeri. Jadi kami berusaha untuk berinteraksi dengan kerajaan negeri, berjumpa dengan Yang Berhormat esko-esko pertanian negeri lah, untuk kita take stock. Dan kalau boleh sebelum kita laksanakan tahun depan, data-data yang telah ada kita telah kumpulkan, dan kita tengok apa pemasaran yang berlaku sebelum kita pergi on the ground tadi. Data-data daripada berbagai agensi ni kita dah canaikan, dan kita boleh lihat dan apa yang patut kita lakukan.
Jadi saya rasa itu saja yang Amat Berhormat dan juga ahli-ahli yang hadir dalam bengkel kita pada ataupun program kita pada pagi inilah. Terima kasih sekali lagi atas peluang yang diberikan. InsyaAllah di tingkat DOSEM akan terus membantu kerajaan negeri, khususnya kerajaan negeri Terengganu. Kita ada DOSEM negeri Terengganu. Terima kasih atas sokongan yang mulia kita punya Datuk SUK yang memang menggunakan statistik begitu banyak unit perancangan ekonomi di Terengganu. Dan setiap bulan kita keluarkan pocket stat lah yang Amat Berhormat yang mana ada statistik utama kadar pengangguran dan juga berkaitan sosial demografi untuk membantu kerajaan negeri. Mungkin kita boleh tambah lagi lah dan mungkin kita boleh bincang bersama PITAS bagaimana ianya dapat ditambah baik dari masa ke semasa. Jadi terima kasih sekali lagi atas jemputan. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.